Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kita dapat lagi sama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan tafsir, dan Alhamdulillah kita Suratul Baqarah, dan kita dah habiskan pada minggu lepas berkenaan ayat yang terakhir bagi juzuk yang kedua. Juzuk yang kedua jauh dah ni. Jauh dah. Dapat lah. Okey. tak ada paksa pun. Okay. Jadi kita dah sampai tu pada ayat yang ke-252, dah habis dah. Hari kita masuk 253 Dan kita terangkan bahawa yang ayat 252 itu berakhir dengan kisah Allah Taala nyatakan tilka ayatullah nasluha alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Itulah ayat-ayat Allah, kami sampaikan dia kepada Muhammad dan kebenaran, dan sungguh engkau adalah di kalangan para utusan. Kau adalah di kalangan para utusan. Yang mana kita kata berakhirnya ayat ini untuk penceritaan pasal lepas diberikan kepada umat Islam arahan, perintah jihad, perintah sekian kita kata start daripada ayat 163 itu kita bincangkan berkenaan dengan kebaikan tu apa, kita bincang kisos, kemudian berkenaan dengan wasiat, kemudian puasa, kemudian makan harta dengan batil, kemudian masalah bulan-bulan, kemudian masalah jihad, kemudian haji, kemudian habis haji masuk berkenaan dengan masalah talak, masalah luar keluarga Islam. Lepas tu dah diberi arahan, satu kumpulan arahan tadi, datanglah kisah berkenaan dengan kisah kumpulan manusia yang keluar dari rumah mereka dan takut mati, kemudian Allah Taala kata mati. Kemudian kisah yang akhir, kisah Talut. Yang ini, dua kisah tersebut adalah untuk pengajaran dan juga pujukan. Kalau ikut pengajaran, di sini cara pengajaran kepada kisah mana kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dan menghidupkan yang mati, maka kalau disuruh pergi jihad, pergilah. Jangan sibuk-sibuk kata takut mati dan sebagainya. Tapi bila dan akhir dengan kisah kisah Talut tu untuk menzahirkan kepada Rasulullah SAW, bila tak arahan Allah Taala, kadang-kadang ada manusia macam ni, ada manusia macam ni, maka suruh sabar. Tu akhir ayat tersebut datang dengan wa innaka laminal mursalin. Allah Taala tegaskan balik pada Nabi, engkau ada di kalangan utusan-utusan. Janganlah kau, maksudnya untuk Allah Taala beri pujukan pada baginda. Sering datang kisahnya tu, kita tahu bahawa lepas beri arahan, dan Allah Taala akan peringatkan Nabi, engkau utusan. Supaya jangan sampai baginda rasa jemu atau rasa sedih bila orang tak ikut. Talut datang, malaikat bawa peti dia turun pun, tapi ada juga kaumnya bila dia cakap kaum dia ikut juga. Nabi telah tunjuk Talut sebagai pemerintah pun sama juga orang lawan. So kalau Rasulullah SAW suruh perintahkan laksanakan berkenaan masalah talak, cerai dan sebagainya, mungkin ada orang akan kata, kenapa lelaki pegang cerai? Kenapa kan keluar ayat tu? Kenapa tak perempuan? Kan kita sama taraf. Dia kata. Banyak orang kelapa tengok. Kan? Walaupun ada sebenarnya dekat belah-belah mana negeri mana tu ada tunjuk gambar perempuan banyak pun kelapa. Allahu a'lam. Baik, jadi kita sambung Baik, Allah Taala sambung ayat untuk penjelasan dan juga penerangan. Nanti lepas ni masuk balik pada arahan dan juga kewajipan. Ada masalah harta, riba dan sebagainya, masuk lepas ni pula. Okey, baik. Allah Taala nyatakan ayat 253. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Walau syaa Allahu maqtatala alladhina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar. Walau syaa Allahu maqtatalu walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Baik. Memberitahu Allah tabaraka wa taala bahawa dia telah melebihkan sebahagian rasul
ke atas sebahagian yang lain. Lepas terangkan engkau hai Muhammad di kalangan Rasul, Allah Ta'ala kata semua Rasul-Rasul berkenaan kami lebihkan Rasul-Rasul tersebut, kami lebihkan sebahagian mereka ke atas sebahagian yang lain. Dan disebut dalam surah Al-Isra' 55 Allah Ta'ala nyatakan wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyina ala ba'din, kami telah lebihkan sebahagian nabi ke atas sebahagian yang lain. Wa ataina Dauda zabura, dan kami berikan kepada Daud zabur. Kami beri kepada Daud alaihissalam zabur. Dan di sini Allah Ta'ala kata tilkar rusulu faddalna. Dalam ayat Isra' nabi-nabi. Dalam ayat surah Al-Baqarah ni 253 ni adalah rasul-rasul. Okey, kami lebihkan mereka ke atas sebahagian yang lain. Minhum man kallama Allah, di antara nabi-nabi tersebut ada yang berkata-kata dengan Allah, ini direct. Secara langsung. Dan mungkin ada orang timbulkan, dia kata ketika dalam syurga dahulu Adam AS ditanya oleh Ta'ala macam mana, direct ke indirect? Semua macam nak jawab tak nak tahu je, bukan tak usah jawab lah kan, saya bagi tanya rhetoric question je, saya jawab kan. Okey. Adam AS ketika dari syurga tadi, hatta iblis sendiri ditanya oleh Ta'ala direct. Wahai Adam, ya iblis, ya malaikat sebenarnya, Allah Ta'ala kata direct, perbualan langsung. Tetapi bila turun ke dunia, tidak lagi Adam AS menerima ucapan daripada Allah Ta'ala seperti mana dalam syurga. Dan tiap kali nak berikan pada dia arahan, malaikat akan datang bagi tahu Allah Ta'ala suruh apa, Allah Ta'ala suruh apa. Di sini kenapa bila Musa AS diberikan kelebihan, dikatakan, bila Allah Ta'ala nyatakan wa minhum man kallama Allah, ada di kalangan para nabi tadi yang berkata-kata dengan Allah, yakni Musa. Dan dia kata wa Muhammad dan Muhammad. Muhammad SAW kita kata yang berlaku adalah ketika Isra Mi'raj. Kalau ikut dari segi harian macam ni kan, dalam keadaan harian Nabi SAW, tidak berlaku perbualan Nabi yang tiba-tiba macam Allah Ta'ala cakap. Tak ada. Jibril datang je. Jibril datang kata, hai Muhammad, Tuhan kau kata apa? Ya Muhammad, Tuhan kau apa? Maksud dia berikan macam tu. Adapun ketika waktu yang lain, tidak. Kita waktu lain, tidak. Isra Mi'raj, itu sekali. Waktu yang lain, Nabi SAW dalam mimpi mungkin ada cerita dalam sekian, tapi dalam kehidupan macam ni, tidak. Musa AS macam ni. Tengah-tengah dia kaum bertanya sekian, dia pun toleh belakang kejap, cakap terserik dengan Allah Ta'ala. Dan memang Allah Ta'ala berkata-kata dengan huruf dan suara macam mana Allah Ta'ala kendaki. Jangan datang kita jadi Mu'tazilah pula, menafikan daripada Allah Ta'ala huruf dan bersuara. Tak ada huruf, tak ada suara, tak ada bunyi. Lepas tu tak ada benda. Last sekali tak ada langsung. Jadi dia nafikan kitab, nafikan kalam. Itu sebab kenapa munculnya sifat 20 atau asal sifat 13 tu, untuk berdebat atau berlawan dengan kumpulan ahli kalam yang menafikan sifat Allah Ta'ala seperti kalam, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Itu punca sebenar. Yang kita kata macam-macam yang kenapa diwujudkan sifat 13 tu. Asal dia 20 kemudian 13 tu datang sebab apa? Sebab itu. Pasal Abu Hasan Asy'ari asalnya dia mengikut Mu'tazilah. Kemudian dia lawan balik bapak tiri dia, dan juga dia keluar wujudkan satu sistem. So dia bukannya sifat 20 ni bukan masalah boleh tak boleh. Dia dimunculkan untuk berdebat. Dia bukan untuk membina akidah, untuk melawan. Kalau tak jumpa dah orang macam tu, anda tak payah pakai pun tak apa. Dia bukan menjadi asas. Dia adalah tu sebab kenapa ditumpu pada kalimat sifat-sifat tertentu je. Kan, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama' basar, kalam. Sebab nak kata bahawa benda tu kita ada, Allah ada, tapi Allah Ta'ala ada dengan yang layak baginya. Tapi orang Mu'tazilah nafikan terus. Dia kata Allah Ta'ala melihat tapi tak melihat. Kalau melihat pakai apa pun dia. Allah Ta'ala bercakap tapi tak bercakap. Sebab kalau bercakap tanpa huruf, tanpa suara, tanpa bunyi, dia pandai dia je. Allah Ta'ala kata aku bercakap dengan Musa, dia kata tak ada. Kalau bercakap Musa dengar, macam mana Musa dengar? Allah Ta'ala boleh menjadikan binatang mendengar apa siksaan dalam kubur. Semua benda kat dunia dia dengar siksaan kubur. Yang dia kata mendengar semua kecuali jin dan manusia saja. Menjadi, mana secluded. Bukan masalah bunyi, tak ada. Bunyi tu ada, reality. Nabi dengar. Nabi kata orang ni kena selesa, orang ni kena selesa. Nabi dengar apa jadi. Dan itu sebab janji Allah Ta'ala pada ayat akhir surah Jin. Allah Ta'ala nyatakan alimul ghaib. Alimul ghaib, Allah ni yang tahu benda ghaib. Fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Maka dia tak buka perkara ghaib dia pada siapa-siapa pun. Bismillah. Ni start gatal nak batuk. Okey. Pasal dalam ayat berkenaan Allah kata alimul ghaib, dua ayat terakhir surah Jin. Alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Dia Allah Ta'ala yang tahu benda ghaib.
fala yuzhiru, maka dia tak zahirkan ala ghaibi, pada ghaib dia, ahada, siapa pun, illa, kecuali. Mana maksudnya tak ada siapa lain dapat, illa, kecuali manir tada min rasul, siapa-siapa yang diridai olehnya di kalangan rasul. Rasul je. Kenapa rasul? Fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi. Rasul ni menyusul depan dan belakang dia, pengawal. Pasal rasul tak boleh datang, ilham daripada syaitan. Kita manusia, kita ni tak kira lah hafal Quran, tak hafal Quran, hafal hadis, kan datang belajar ke tak belajar, Qarin kita kafir. Qarin Nabi Islam, Muslim, dan Nabi terangkan sendiri pada perkara tersebut. Jadi Nabi takkan ada lintasan daripada syaitan yang mengajar begini bukan. Tapi kalau bersalah, terlupa pun Allah Ta'ala saja jadikan untuk jadi pengajaran umat. Tak macam Nabi solat 4 rakaat, terlupa, Nabi solat 2, kan lepas tu Nabi diam. Para sahabat tak boleh cakap. Seorang lelaki cakap, dia kata, ya Rasulullah, adakah sembahyang dipendekkan atau engkau lupa? Nabi kata, sembahyang tak dipendekkan, aku tak lupa. Sembahyang tak dipendekkan, aku tak lupa. Lepas tu Nabi kata, betul tak apa yang Zulaidan cakap? Maksudnya Nabi tanya balik untuk clarify. Ikut pada apa Nabi alami sendiri, tak ada perubahan. Nabi rasa cukup. Solat tak dipendekkan, aku tak lupa. Betul ke dia cakap? Betul ke apa Zulaidan cakap? Bila para sahabat angguk je, Nabi terus Allahu Akbar, kan? Nampak dari situ konsep dia, bukan Nabi lupa sebab syaitan lupa, kan? Kalau kita lupa, mungkin syaitan lupa, kan? Kita boleh terima. Kenapa lupa? Syaitan. Okey, tak ada hal, kan? Kan kita lah, padahal tak mengulang pun. Musuh ulang kat rumah, tak nak mengulang, kan? Dah ajar minggu ni, minggu depan lupa. Syaitan, Ustaz, syaitan, kan? Bukan semua syaitan lupa, kan? Syaitan lalaikan kita je, lupakan kita bukan. Kadang-kadang Allah Ta'ala jadikan kita lupa. Lupa ni nikmat sebenarnya. Kadang kata manusia tak lupa, masalah, nangis setiap hari. Kenapa nangis, pakcik? Mak saya meninggal 15 tahun lepas. Udahlah, pakcik. Kan tak gila apa? Tak makan, teringat mak. Kan ini masalah. Pasal tu makna lupa itu adalah sebagai nikmat. Bahkan setengah ahli psikologi kata, kalau tak ada lupa, perempuan tak nak mengandung lagi. Sakit beranak, nak beranak lagi. Ubat tak nak. You dah tak dekat, tikam perut you. Kan? Maksud dia memang kita kata itu asas biasa. Manusia, dia lupa tu sebenarnya nikmat. Tapi ada kali lalai daripada mengingati, itu syaitan. Dilalaikan, ya, itu syaitan. Lupa sendiri tidak. Maka Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ma nansakh min ayatin aw nunsiha. Apa-apa kami nasahkan, kami mansuhkan daripada sebarang ayat, atau kami lupakan ia. Maksudnya Allah Ta'ala pun boleh melupakan, menjadikan Nabi lupa ayat dan sebagainya. Na'ti bi khairin minha, kami datangkan yang lebih baik daripadanya, aw mithliha, atau seumpamanya. Kan dalam surah Al-Baqarah kita baca dulu, maknanya kelupaan tu boleh berlaku. Jadi bila kita sebut balik pada kisah berkata-kata, sebut balik pada asal tadi, pasal golongan Mu'tazilah tadi cuba nak mengatakan bahawa tak boleh Allah Ta'ala bercakap dengan huruf suara dan sebagainya. Tak, itu bukan kerja kita. Kan Musa boleh dengar, orang tidak dengar, tu bukan masalah. Musa punya, tak, itu Allah Ta'ala bagi dia je dengar. Macam Allah Ta'ala mendengar perbualan, kan surah Mujadalah, Allah Ta'ala dengar perbualan seorang wanita mengadu pada Nabi tentang suami dan zihar dia. So Allah Ta'ala dengarlah. Sebab apa sifat 20 tadi kita bilang balik, semua spesifik sifat yang mana Mu'tazilah nafi sebenarnya. Untuk kena faham. Jadi untuk membina iman tidak, untuk bergaduh dengan orang, ya. Ini untuk apa diasaskan macam tu. Okey, jadi secara tajuk ni bila dikatakan Musa berkata-kata Allah Ta'ala, ya, berkata-kata Allah Ta'ala. Tapi kenapa dia dikatakan lebih Musa, sedangkan ada para anbiya lain yang berkata-kata dengan Allah Ta'ala? Tapi kenapa Musa dikatakan lebih? Sebab dia tiap-tiap hari minta pada Allah Ta'ala cakap, Allah Ta'ala jawab. Time tu juga. Macam bila orang tu kata berkenaan lembu, kan? Time tu juga dia beri jawapan. Orang kata lembu mana, lembu sekian, macam mana, warna apa. Time tu juga dia beri jawapan. Bukan tunggu seminggu, minggu depan baru jawab, tak ada. Itu bezanya Musa AS yang dikatakan sebagai, bila Allah kata wa minhum man kalamallah, dari di kalangan mereka ni berkata-kata Allah Ta'ala. Tapi ada macam Ibnu Katsir letakkan, dia kata Muhammad SAW. Tapi Muhammad SAW kita lihat dalam Isra Mi'raj, Adam macam tu juga. Demikian juga Adam bercakap dengan Allah Ta'ala direct. Tapi kisah Adam bercakap dengan Allah Ta'ala, bentuk dia tadi dalam syurga saja. Lepas turun daripada bumi ke bumi, Allah Ta'ala cakap dengan direct. Setiap kali nak bawa berita pada dia, malaikat akan datang, bagi tahu dia, cakap pada dia, bagi tahu dia, bercakap pada dia. Berulang kali macam tu. Okay? Macam datanglah hadis yang diriwayatkan dan Sahih Ibn Hibban dan lain daripada Abu Dzar Al-Ghifari. Dan yang diriwayatkan, kita apa? Bila apa disebut oleh Abu Dzar Al-Ghifari dalam hadis, kejap. Letak kat atas tapi
Hadis ni dah dihilangkan. Cek. Maksud dia daripada Abu Dzar Ghifari itu ada hadis tadi yang ketika membahaskan ayat 35 36. Beliau katakan wa idzkun wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Dan kami katakan wahai Adam, tinggallah engkau dan isteri engkau, pasangan engkau dalam syurga. Ketika Allah cakap tu cakap direct. Ini disebut dalam hadis yang diriwayatkan dalam tu. Dan nanti dalam ayat 25 nanti datang balik kisah ni. Baik. Sambung Dia kata jadi dalam tajuk ni Allah Ta'ala nyatakan, maksud dia memang Adam AS pun kita kata bercakap dengan Allah Ta'ala secara direct. Yang 3 lah kalau ikut daripada riwayat yang datang yang sahih, 3. Itu Muhammad sendiri mengaku ketika mana Isra Mi'raj, dan juga dalam kisah-kisah yang lain dalam mimpi Nabi SAW, Adam AS dan syurga, dan Musa ketika mana dalam keadaan kehidupan harian dia. Okey. Kalau ikut daripada arahan Allah Ta'ala kepada Ibrahim pun ada. Kan Nuh pun ada, kalau ikut dalam kisah surah Hud pun ada kan, Nuh doa pada Tuhan minta kata sekian. Tapi para ulama mengatakan selain daripada 3 nabi berkenaan, kebanyakan mereka bercakap datang wakil Allah Ta'ala memberikan jawapan. Dia cakap macam ni, maka Jibril datang bagi jawapan. Okey. Wa rafa'a ba'dahum darajat. Allah Ta'ala angkat sebagian mereka, sebagai nabi tadi darajat, sebagai rasul tadi darajat. Ini sabit dalam hadis Isra, ketika mana baginda SAW, Nabi SAW melihat para anbiya pada langit-langit yang ada di atas kepala kita, mengikut ketinggian atau perbezaan kedudukan mereka. Macam Adam AS pada langit pertama. Dan bukan maksud dia Adam paling rendah, tapi maksud dia ada yang lebihkan, ada yang dikurangkan, ada yang duduk langit ketiga, langit yang sekian, langit sekian. Dia ada kedudukan langit-langit tadi, mana berdasar kepada kedudukan para anbiya tersebut. Memang langit di atas kepala kita ni dia adalah mempunyai pintu. Dan langit yang paling rendah adalah yang kawasan ada bintang-bintang tu. Allah nyatakan wa zayyana as-samaa ad-dunya bimasabiha, dan kami hiasi langit yang rendah sekali dengan apa? Bintang-bintang. Dengan bintang-bintang. So jadi tak boleh kata. Jadi atas dia tu banyak lagi kita jumpa. Baru ni saya tengok ada buat karikatur Dia buat gambar bulat bumi, kemudian letak seorang duduk kat atas ni. Allah Ta'ala di atas aku. Lepas tu ada seorang bawah ni, taklah atas aku, dia kata. Dia kononnya macam kalau kita fikir ni tu kat sini ke kat sini? Kat sini kan. Itu nama dia bangang kan. Pasal tak gatal pergi bandingkan Allah Ta'ala dengan manusia kenapa? Kan kita tahu Allah Ta'ala di atas, tapi laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai'. Kita tahu benda tu berkenaan sifat. Nabi naik ke langit. Ya. Nabi naik ke langit. Tu ada seorang ustaz tu, dia jumpa saya, dia kata apa? Dia kata, Ana ada masalah sikit lah, dia kata. Ada orang bukan Islam tanya. Nah, dia kata, kalau umat Islam kata Allah Ta'ala di mana-mana, kenapa ketika malam Isra' dan Mi'raj Muhammad naik ke langit? Lepas tu anda tak dijawab macam ni jawab, dia kata. Lepas tu saya kata dengan dia, yang gatal cakap Allah Ta'ala di mana-mana suruh. Tak, ayat pertama kenapa gatal-gatal kata tu? Pasal kita cakap benda berkenaan, kita memesti kat atas diri kita satu jawapan. Sebab Allah Ta'ala tak boleh cakap macam tu pun. Itu conclusion, hasil pemikiran ahli kalam, dia kata macam tu. Tapi ikut nas hadis dan Quran, kita kata Allah Ta'ala di atas arasy, di atas arasy. Macam mana? Tak ada jawapan. Start macam tu je. Kalau kita start cakap je, lepas tu mungkin ada orang kata, kalau kita dah cakap, masih kita tahu maksud dia. Ya, kan kita terangkan balik. Sayap malaikat, ingat tak? Faham macam tu je. Kalau saya tak tahu sayap malaikat, tanya siapa yang tahu. Okey, supaya faham kan. Mana kalimah anda faham, pengertian anda tahu, apply pada yang gaib anda tak erti. Macam sayap 600 sayap kan, Jibril ada 600 sayap. Anda tahu perkataan 600, anda faham perkataan sayap. Tapi 600 sayap hilang, terus hilang. Kalimah tahu, tapi tak tahu. Macam Imam Malik jawab lah, al-istiwa' maklum. Istiwa' tu maklum. Engkau tahu, aku tahu, semua orang tahu. Wal kaifiyah majhul. Cara Allah Ta'ala tak diketahui, sebab dia laisa kamitslihi syai'. Wal imanu bihi wajib. Iman wajib. Was su'alu anhu bid'ah. Dan soalan mengenai perkara ini adalah bid'ah. Maksud dia Imam Malik rahimahullah berpegang dengan fahaman salaf, bukannya pegang dengan Asy'ariyah. Kan dengan Allah Ta'ala di mana-mana, mana ada cakap itu. Dia kata, kan engkau tahu, aku tahu maksud dia. Tapi kepada Allah Ta'ala, engkau tak tahu cara, aku tak tahu cara. So Allah Ta'ala laisa nak banding tak erti. Tapi perkataan kita faham. Iman wajib. Tadi kita nafikan pula Allah Ta'ala kata macam ni, tapi bukan ini sebenarnya. Kita lah pandai-pandai. Seorang tu kata, saya rumah saya dekat Shah Alam. Rumah dia bukan Shah Alam sebenarnya. Kita lah gatal tak? Macam tu lah gatalnya. Kan? Yang tahu miang. Tahu dah, macam bukan kita punya diri. Kenapa nak bercakap?
How can kita bercakap bukan diri kita? Tapi kalau tu kan jadi makhluk, apa pula? Kita gatal letak conclusion. Allah Ta'ala kata aku bercakap. Aku mendengar. Allah Ta'ala kata dia mendengar. Kan dia kata dia bersemayam di arash. Dia cakap, kita diam. Macam mana? Allah Ta'ala lebih tahu. Tak tahu. Tunggu mati ni tengok. Mungkin arash nanti akan dipikul hari kiamat, nanti dipikul oleh 8 malaikat. Mana disebut dalam Quran Karim, arash tu akan datang, dibawa arash tadi dalam keadaan dipikul oleh 8 malaikat. Nanti kita baca hadis bawah ni pula. Macam mana arash kan ni, nanti bila Nabi SAW kata, bila orang sibuk melebihkan Nabi ke atas Musa AS, tiba-tiba Nabi kata jangan lebihkan aku atas Musa. Dia kata nanti aku akan bangkit hari akhirat. Nanti dia kata aku jaga, aku tengok Musa dah peluk dah tiang arash. Aku tak tahu aku bangun dulu ke dia bangun dulu. Nah, seriously, Nabi cakap itu. Maksudnya arash tu fizikal. Musa dah bergayut dah dekat tiang arash. Dah bergayut kat tiang arash ketika tu. Maksudnya dia Nabi kata aku tak tahu aku bangun dulu ke dia bangun dulu. Nabi cakap itu sekali. Nanti kita baca satu. Maksudnya itu sebab kenapa jangan kita gunakan falsafah atau ilmu kalam bagi bercakap tentang Allah Ta'ala tu je. Kita faham pengertian, tahu maksud, tapi tak boleh nak apply. Memang tak boleh, pusing tak faham. Tapi kita tahu dia cakap macam tu. Kita kata kami beriman dengan apa yang Allah Ta'ala kata tentang diri dia. Tapi apa cara dia? Tengok hari akhirat nanti. Atau para sahabat Nabi pun kata apa? Dia tanya kepada Rasulullah, hal nara rabbana yaumul qiyamah, adakah kami akan lihat Tuhan kami pada hari kiamat nanti? So Rasulullah SAW kata, adakah kamu akan berasa ragu-ragu, berhimpit-himpit, bersesak-sesak berkenaan bulan pada malam 14 tiada antara kamu dengan sebarang awan? Pada kata tidak. Nabi kata adakah kamu akan berhimpit-himpit, bersesak, ragu-ragu pada matahari yang tiada antara yang tengah hari, tiada antara kamu dengannya sebarang awan? Para sahabat kata tidak. Nabi kata macam itulah kamu lihat Tuhan kamu nanti. Macam itulah kamu akan lihat Tuhan kamu nanti. Betul Ustaz. Tapi kalau dia duduk macam tu, gatal nama dia, gatal. Stop situ. Jangan cakap. Tunggu mati kita tahu. Nabi jawab dah. Para sahabat pun faham. Para sahabat tadi kata macam, ya Rasulullah, kalau begitu Allah Ta'ala itu kan bertempat di lingkungan masa dan tempat, maka dia makhluk lah. Nak para sahabat tak cakap macam tu, datang kita cakap. Belajar bahasa Arab huwa mahum je. Huwa mahum. Bincang kat masjid, itu tajuk dia. Tajuk dia Allah Ta'ala di mana-mana. Fiqah tak reti, tafsir tak reti, faraid tak reti apa benda pun. Kasi pasal kumpulan pelik-pelik ni, ilmu dia tu je. Pergi semayang mana-mana masjid, Allah di mana-mana. Itu dia ilmu dia. Pelik betul. Tak ada benda lain belajar. La ilaha illallah wa la syarikalah. Baik. Dan jika dikatakan, macam mana kita nak himpunkan? Okay. Ayat ini kata Allah kata wa rafa'a ba'dahum darajat. Allah Taala angkat sebagai nabi tadi berapa darjat. Dan kita sendiri dalam lafaz akhir suratul Baqarah kan Allah kata apa? Surah kita sebut la nufarriqu baina ahadin. La nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Tidak kami membeza-bezakan di antara seorang pun rasul-rasul Allah. Tak boleh kita membanding-bandingkan. Itu ijtihad, itu adalah akidah kita. Start kita start dia ini bagus, ini tak elok, start habis. Sebab semua rasul-rasul tadi diarahkan oleh Allah Taala, diberikan panduan sama oleh Allah Taala, dan semua zaman mereka berbeza. Ada yang achievement dia tinggi, ada yang tak ada achievement langsung, bukannya sebab mereka malas, tapi kerana Allah Taala punya hidayah, Allah tak bagi, mereka buat kerja. Namun begitu, siapa yang berjaya tak berjaya tu Allah Taala tak pernah paksa pun. Kerja mereka buat. Dan disuruh kita mengisytiharkan. Allah Taala nyatakan amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, telah beriman rasul terhadap apa yang turun pada baginda, dan beriman orang beriman bersama baginda. Kullun, mereka semua amana billah, beriman dengan Allah Taala, wa malaikatihi, malaikat Allah Taala, wa kutubihi, kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan utusan-utusan Allah. Dan dikata lepas tu la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kan biasa baca tahlil takkan nak ingat kot. Ini ingatlah. Ya tahlil kan ada benda ni. Buat lupa lah. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kami tidak membeza-bezakan di antara seorang rasul pun dari kalangannya. Rasul Allah Taala kami tak bezakan. Ini akidah. Tak boleh kita membezakan para rasul. Okey, sekarang ni macam ni. Allah Taala kata kami angkat beberapa darjat. Jadi Ibnu Katsir pun kata, jika dikatakan bagaimanakah menghimpunkan di antara ayat ini dengan hadis yang sabit dalam Sahihain daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, istabba rajulun minal muslimin wa rajulun minal yahud. Telah saling maki-memaki seorang lelaki di kalangan muslim dengan seorang lelaki di kalangan Yahudi. Saling cela-mencela. Faqala al-yahudi fi qasamin yaksimuhu.
Dan berkatalah si Yahudi berkenaan pada sumpah yang dia bersumpah ketika dia sedang berdebat bertekak dengan Muslim tadi, dia pun sumpah. Dia sebut apa? La walladhi istafa Musa 'alal alamin. Tidak. Demi Tuhan yang memilih Musa ke atas sekalian alam. Demi Tuhan yang memilih Musa ke atas sekalian alam. Sebenarnya betul ayat tersebut, tapi pada zaman berkenaan. Anyway, apa dia cakap tadi? Dia sebutnya tu. Lalu farafa'al muslimu yadahu, maka mengangkatlah si muslim di tangan dia. Falatama biha wajhal yahud, maka dilempang dengan tangan dia diangkat tadi wajah orang Yahudi tersebut. Orang Yahudi tu kata macam tu, dia pun lempang. Faqala, dan dia kata, ay khabith, si keji, dia kata, orang keji, ala Muhammad, kata Muhammad juga ke? Mana Muslim tadi ialah dia jaga kehormatan Rasulullah SAW, dilempang Yahudi tadi kerana melebihkan Musa ke atas Muhammad. Okey. Faja al-Yahudi ila Rasulillah SAW, maka telah datang Yahudi berkenaan kepada Rasulullah SAW. Fashtaka alal Muslim, maka dia mengadu terhadap Muslim berkenaan dia lempang dia kerana mengatakan perkara tersebut. Faqala Rasulullah SAW, maka bersabda Rasulullah SAW, la tafduluni alal anbiya, jangan kalian lebihkan aku ke atas kalian para nabi. Fa innan nasa yas'aquna yaumal qiyamati, kerana manusia ramai-ramai ini akan apa? Pengsan pada kiamat mati. Semua manusia akan tumbang pada kiamat nanti. Fa akuna, maka aku akan menjadi, fa akunu, maka jadilah aku nanti awwalu man yafiq, orang pertama yang jaga. Aku jaga, orang pertama yang jaga aku, dia kata. Fa ajidu Musa batishan biqaimatil arsh. Tapi tiba-tiba tu aku dapat lihat, aku jaga-jaga tu, aku temui Musa sedang apa? Menggenggam, memeluk tiang arash. Dia kata, aku datang-datang tengok Musa dah peluk tiang arash. Fala adri, maka aku tak tahu. Afaqa qabli, adakah dia jaga sebelum aku, ataupun amju wiza bisaqatil tur, ataupun dia ni dilepaskan dengan apa? Tiupan sangkakala baru dia jaga. Adakah mana satu, aku tak tahu. Dia bangun sebelum aku ke? Pasal sangkakala nanti masa di hari akhirat nanti semua akan dimatikan. Betul disebut bahawa para anbiya hidup dalam kubur mereka, tapi mereka tak berjalan dengan jasad mereka. Jasad mereka tak ada kat situ, dan bahkan tak ada suruh untuk kita pergi ke situ mengadu pada Rasulullah dan sebagainya. Tapi banyak orang dia kata tak apa mengadu pada Rasulullah walaupun dah mati, kena bagi Nabi hidup. Itu masalah alasan yang kita kata banyak pelik. Kerana para sahabat Nabi tak buat kerja macam tu, tak faham macam tu daripada ajar Rasulullah SAW. Tapi mereka ni faham macam tu. Sebab bila mati je habib-habib tertentu dekat Indonesia, diorang buat shrine. Shrine macam Hindu. Dan duduk kat situ ramai-ramai, letak bunga lah sebagainya. Tak ada kerja lain. Kan? Kalau para sahabat buat kerja macam tu, tak sampai Islam pada umat Islam di Malaysia ni. Tak sampai Islam ke China, tak sampai Islam ke Sepanyol, takkan sampai Islam ke Afrika. Sebab semua duduk kat tepi kubur Rasulullah SAW, duduk guling-guling kat situ. Kan? Tak ada tu macam tu, tak faham macam tu. Jadi konsep dia memang kita kata bertentangan. So Nabi kata, aku bangun, aku bangkit, lepas pasal ditiup sekali orang semua akan mati. Ditiup sekali lagi barulah jaga semula. Ketika jaga semula tu nanti Nabi kata, aku tak tahu. Tengok Musa dah ada dekat tiang arash, duduk peluk tiang arash. Dia kata, fala adri afaqa qabli, adakah dia jaga sebelumku? Amju wiza bisaqatit tur. Saya buat macam ni bukan maksud tiang arash besar ni tau. Arash tu besar, saya tunjukkan Musa lah saya peluk. Kau besar ni tiang arash. Okey. Pasal malaikat pikul arash, Nabi kata aku diizinkan untuk sebut tentang malaikat pikul arash. Satu malaikat pikul arash tu, ni, jarak daripada telinga dia ke bahu dia, perjalanan 70 tahun burung yang dengan kuda yang laju, ataupun perjalanan daripada burung yang terbang 70 tahun. Yang kita pergi daripada KL lalu Star, KL sekian kan, kira laju dah kan, kapal terbang sejam okey, ada kereta 4 jam. Bayangkan 70 tahun punya perjalanan. Ni telinga malaikat tu sini ke sini, jarak ni je. So Nabi kata diizinkan untuk aku menceritakan. Jadi bayanglah kalau itu pikul arash besar tu, dia punya malaikat, tiang arash tu besar mana? Lagi besar lah kan. Jadi kita kata memang besar sangat. Jadi bukan saya buat macam tu, bukanlah gaya tiang arash besar tu kan. Ya, tapi Nabi kata aku nampak Musa dah peluk, dah genggam tiang arash. Fala tafduluni alal anbiya, maka janganlah kalian lebihkan aku ke atas para nabi. Dan satu riwayat lain Nabi kata la tafduluni bainal anbiya, jangan kamu lebihkan, la tafdilu bainal anbiya, jangan kamu melebihkan di antara para nabi. Okey, jadi Ibnu Katsir dia kata okey, jadi dua ayat, dua tajuk. Satu hadis yang datang ni yang sahih dalam Bukhari Muslim, dan satu lagi yang ayat Quran yang kata
wa rafa'a ba'dhum fawqa ba'din darajat. Allah Taala angkat sebahagian mereka, wa rafa'a ba'dhum darajat. Allah Taala angkat sebahagian para nabi tadi, para rasul tadi beberapa darjat. Okey. Pertama, okey, kat sini kita jawab. Pertama, Ibnu Katsir kata pertama, bahawa ini, okey, ini adalah sebelum dia mengetahui berkenaan dengan perlebihan. Mana Nabi cakap macam ni sebelum dia tahu ada dilebihkan orang sekian, lebihkan orang sekian. Tapi pendapat ini tak betul lah. Pendapat ini Ibnu Katsir kata ada masalah sikit untuk kita terima. Maksudnya Nabi cakap jangan lebihkan aku kata para nabi sebelum Allah Taala kata dia lebih atas nabi. Maksudnya kalau dah tahu lepas tu dia biarkan tak. Ini pendapat yang pendapat ni agak masalah sikit. Kedua, ada yang mengatakan bahawa Nabi kata macam ni, jangan kau lebihkan aku kata para nabi, ataupun jangan kau lebihkan di antara para nabi. Ini dikatakan oleh Nabi SAW di atas bentuk merendahkan diri. Okey, apa kita panggil apa tawaduk. Tawaduk, merendah diri dan juga tawaduk. So dia untuk menunjukkan dia tak nak berbangga-bangga ke depan para sahabat. Nabi pernah sebut dalam hadis yang lain, macam ketika hadis berkenaan dengan tajuk syafaat hari kiamat nanti. Nabi kata ana sayyidu walad bin Adam la fakhra. Aku ada penghulu anak Adam, bukan nak berbangga. Ada Nabi sebut yang tu, nak terangkan berkenaan syafaat. Macam mana semua para anbiya nanti akan lari bila orang jumpa Adam. Adam kata pergilah pada Nuh, Nuh kata pergilah pada Ibrahim, Ibrahim katalah pergi pada Musa. Last kali pergi kepada Rasulullah SAW, Nabi kata ana laha. Nabi terangkan macam mana dikatakan dia sebagai penghulu anak Adam. Nabi sebut, Nabi kata akulah penghulu, ana sayyidu walad bin Adam. Aku adalah penghulu anak-anak Adam, bukan nak berbangga. La fakhra, bukan berbangga. Nabi terangkan berkenaan dengan apa syafaat pada hari kiamat nanti. Tapi kita kata dalam konteks ini mungkinlah dia kata kat sini mungkin Nabi cakap jangan lebihkan atas dasar apa? Tawaduk. Tapi benda ni kena perbetulkan sikit sebab kes ni timbul tajuk. Ada orang yang tambah macam apa dalam apa tahiyat tu macam Sayyidina sebab dia kata Nabi tawaduk, kita lebihkan sendiri suka hati kita. Nampak tak? Nabi tak benarkan kita raikan apa hari lahir baginda, kita raikan sebab Nabi tawaduk. Kita letak. Ini salah ni. Sebab kita kata tak boleh seorang tu melebihkan Nabi ke atas apa benda yang Allah Taala letakkan. Bahkan kalau kita agungkan Nabi pun dengan cara kita masing-masing, takkan melebihi cara yang Allah Taala letakkan. Sebab kenapa dalam macam kita terang itu selawat kita ke atas Nabi SAW. Kita pulang balik pada Allah Taala. Allah Taala suruh kita selawat. Kita kata engkaulah selawat balik. Kan Allah kata ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi. Salawatlah sekalian kalian semua alaihi ke atas baginda. Lepas tu kita jawab pula Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah engkau lah selawat kata Muhammad. Pula kita pulangkan balik. Pasal dia pasal apa? Pasal para ulama kata pasal tak boleh dah kita nak isi level tertinggi pujian pada Nabi. Tinggi mana pun kita puji Nabi takkan lebih tinggi daripada Allah Taala letak. Nak kata masalah dosa, Nabi tak berdosa, maksum. Nak tambah pahala, Nabi lebih banyak pahala daripada siapa yang sekian. Ibadat Nabi tak ditandingi oleh kita pun. Kan kita nak bagi pada Nabi SAW pahala macam mana? Kita sendiri pun macam Nabi sendiri, kita kata solat malam kan, macam diceritakan oleh para sahabat, 4 juzuk satu rakaat. Satu rakaat tu baca Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa kan. Jenuh kita nak tunggu kan. Nak kita tak mampu buat macam tu. Lepas tu kita punya pahala sedikit nak bagi kat Nabi. Kan? Ini masalahnya nak hadiah kat Nabi je lah. Kan Nabi punya pahala tak tambah dah. Tak guna, kita tambah macam kita orang kaya, kita bagi 5 sen. Tuan Haji saya bagi sedekah pada Haji 5 sen ya. Kan? Tuan Haji macam kan? Kau pahal kan? Kau pahal. Betul tak? Pasal kita orang tu kan, orang tu dah ada benda tu, kita sibuk nak tak tambah. Tak guna pun. Tak boleh, tak insignificant. Sebab kenapa tuntutan Nabi kat atas kita kepatuhan. Bukan masalah apa? Masalah upacara dan sebagainya. Patuh kita pada Nabi SAW, itu nilai besar je Nabi pada diri kita. Makin banyak kita langgar perintah Nabi SAW, makin buruklah kedudukan Nabi di sisi kita. Kalau lagi besar orang lain, lagi besar Nabi. Yelah, Nabi tak bagi. Betul. Tapi ustaz saya kata, so ini Nabi, ni ustaz dia. Kan? Ustaz saya kata, betul Nabi tak bagi. Saya tahu Nabi tak bagi. Haram ni. Nabi tak suka. Nabi tak suka dilebihkan. Bahkan Nabi kata, la tatruni, yang kamu agungkan aku. Kama tatrun nasara al-yahud. Kama tatrun al-nasara al-masih bin Maryam. Isa bin Maryam. Yang kamu agungkan aku macam mana mengagungkan orang-orang Nasrani Isa bin Maryam. Walakin, akan tapi qulu, katakanlah, Abdullahi wa rasuluhu. Aku ni hamba Allah dan juga Rasulnya. So, tak boleh lebih pun. Tak boleh lebih. Kita jadi, maksud dia konsep dia memang, kita kata nak kata tak Nabi tawaduk, kita pasal bimbang sebut macam ni, kita bimbang ada orang kata Nabi rendah diri tak apa, kita bantai buat.
Ha tak? Kita bantai buat. Tak boleh macam tu. Okey. Yang ketiga, bahawa larangan daripada perlebihan ini pada keadaan yang mana mereka berhukum padanya ketika bertekak. Contoh macam bila orang bergaduh dan juga bertekak dan sebagainya, maka ketika itulah yang akan datang hukum kata tak boleh melebihkan seorang nabi ke atas lain. Pada waktu yang lain tanpa pertembungan, tanpa perbarahan, tak mengapa dilebihkan. Itu maksud yang dimaksudkanlah. Memang kita kata dari segi konsep, memang kita akan pandang Nabi SAW sebagai lebih mulia daripada yang lain. Sebab syariat yang terakhir. Dan bahkan dalam konteks para anbiya yang lain, kita cuma beriman mereka telah datang. Kita beriman mereka utusan Tuhan. Tapi kepatuhan tidak. Sebab semua para rasul yang sebelum Nabi Muhammad SAW, bila datang mereka ni kan, diberikan wahyu Allah Ta'ala ambil janji pada mereka. Dalam surah Al-Imran ayat 81. Al-Imran 81. Dalam ayat berkenaan Allah Ta'ala nyatakan, Wa idh akhadallahu mithaqan nabiyyin. Wa idh akhadallahu mithaqan nabiyyin. 81 mentah. Okey. 81. Allah Ta'ala nyatakan, Wa idh akhadallahu mithaqan nabiyyin. Dan ingatlah ketika mana mengambil Allah Ta'ala perjanjian para nabi. Janji dia adalah lama ataitukum min kitabin wa hikmatin. Demi kerana aku telah berikan kalian kitab dan juga hikmah. Aku berikan kalian kitab dan hikmah. Thumma ja'akum rasulun. Dan jika sekiranya kemudian datang kepada kamu seorang rasul. Yang rasul tadi musaddiqul lima ma'akum, membenarkan apa di tangan kamu. Arahan Allah Ta'ala adalah la tu'minun nabihi, hendaklah kalian beriman dengannya, wala tansurunnah, dan hendaklah kalian membantunya. Kalian kena beriman. Maksudnya Ibrahim tengah berdakwah, datang Muhammad, dia kena tinggalkan dia punya kerja, bekerja untuk Muhammad SAW. Siapa saja para nabi sebelum Muhammad, ni janji Allah Ta'ala ambil ke atas mereka. Maksudnya itu kenapa kita kata semua kita percaya sebagai utusan, patuh hanya satu. Sebab kenapa kita kata kenapa Nabi SAW dalam ayat ini memang Allah Ta'ala ambil janji. Kan Allah Ta'ala nyatakan qala aqrartum, adakah kalian mengaku, berikrar, wa akhadhtum ala dzalikum isri, kamu ambil di atasnya perjanjianku, di atas perkara itu perjanjianku. Qalu, mereka berkata aqrarna, kami berikrar. Qala fashhadu, maka Allah Ta'ala berkata, maka bersaksilah, wa ana ma'akum minasyahidin, aku bersama kalian sebagai orang sebagai golongan yang menyaksikan. So dalam ayat ni timbul tajuk saya kata apa? Beriman dengan semua, patuh hanya satu. Mana Musa AS kalau dia ada pun tak boleh untuk dia kecuali kena ikut Muhammad. Isa datang nanti lepas daripada sebelum kiamat nanti Isa akan turun. Ini iman kita. Nabi kata Isa akan turun, kita kata Isa akan turun. Dan Isa akan turun, dia menjadi bukan sebagai nabi yang baru, bahkan pelaksana bagi syariat Muhammad SAW. Pelaksana bagi syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, faham tak? Jadi semua nabi bila datang Muhammad SAW, dia kena ikut Muhammad. Berdasar pada ayat ni. Dan juga kenapa kita kata dan kerana ayat inilah juga kita dapati ada setengah para ulama dia kaji berkenaan dengan bukti-bukti atau sifat tanda-tanda kenabian Muhammad SAW dan kitab-kitab terdahulu. Dalam Old Testament, New Testament, dalam kitab Hindu, kitab Veda, dan kitab dalam kitab-kitab Buddha, ada dikaji dalam perkara ni. Antara yang paling intensif kaji tentang tajuk ni, seorang ulama India dahulu, nama dia Abdul Haq Vidyarthi. Sekarang buku Muhammad in World Scriptures. Dalam buku tu dia letakkanlah semua sekali nama Nabi dalam Taurat, nama Nabi dalam Injil, dia terangkan balik. Pasal memang dia kata kerana Allah Ta'ala dah letakkan janji ni, maksudnya semua para Nabi pun dah letak pada kaum dia janji yang sama. Kalau Muhammad datang kena follow. Itu kelebihan yang kita kata tak boleh dinafikan. So bila kita sebut tadi macam dalam masalah dia kata tu masalah perlebihan kan, memang kita tak nak memang kita akan lebihkan Rasulullah SAW. Sebab baginda yang dipatuhi hanya baginda. Tapi kalau kita nak kata macam contoh kes, mana lagi best? Musa ke Isa? Mana lagi best? Mana mukjizat lagi best? Sulaiman punya boleh kawal jin. Yang ini punya tak ada kawal jin. Faham tak? Ibrahim ada mukjizat tapi tak ada kawal jin. Sulaiman cincin dia kawal jin. Musa tongkat dia belah laut. Mana lagi hebat? Ini masalah yang tak boleh kita buat.
Pelebihan setiap para nabi. Tadi ada keputusan macam Ibrahim alaihissalam. Biarpun dia tak boleh kawal jin, biarpun dia tak boleh tongkat ke laut terbelah, biarpun dia tak boleh turunkan makanan dari langit, tapi dia adalah bapa segala para anbiya. Bapa semua para nabi. Semua nabi yang datang selepas daripada Ibrahim alaihissalam keturunan dia. Hanya keturunan Ibrahim alaihissalam sahaja. Tak ada keturunan yang lain. Sebelum dari itu ada keturunan yang lain. Tapi lepas Ibrahim alaihissalam semua nabi datang keturunan dia sahaja. Faham Jadi okey, jadi kita sebut balik. Jadi dia kata larangan ini, pelebihan ini pada keadaan di mana berlaku mereka berhukumlah macam kisah ni, mereka berhukum pada Nabi SAW. Pasal Yahudi itu kata lempang aku sedangkan aku kata benda sekian. Memang Allah Taala pun dah sebut dalam Quran kan. Pada Bani Israel sendiri Allah Taala katakan ya Bani Israel dzkuru ni'matil an'amtu 'alaikum. Wahai Bani Israel, kenanglah nikmat aku yang aku beri ke atas kamu. Wa anni faddaltukum 'alal alamin, aku telah lebihkan kalian ke atas sekalian alam. Maksudnya zaman itulah sebenarnya. Lepas daripada berkenaan mereka tak gagal dan tak laksanakan hukum Allah Ta'ala, mereka tinggalkan perintah Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala jatuhkan mereka, beri kaum lain. Tak timur tajuk, mereka kekal sampai bila. Tapi ketika Allah Ta'ala kata kami lebihkan wa anni fadlukum ala alamin, aku terlebihkan kalian ke atas semua alam, yang kepala kepada semua sekali dilebihkan itu siapa? Mestilah Musa. Mestilah Musa alaihissalam. Ketika Allah Ta'ala kata ya Bani Israel tadi kan, yang kepala ketika itu siapa? Musa lah. Mestilah Musa. Walaupun kita kata start Musa, sebelum itu Yusuf pun dapat juga pilihan. Tapi kita kata ketika ayat itu turun, Musa, dikenang tentang Musa alaihissalam. Mestilah Musa alaihissalam dilebihkan sekian alam. Jadi kalau Yahudi cakap pun tak salah. Tapi bila penghukuman dibuat, Nabi tak ada kata aku betul, Muslim ni betul, engkau Yahudi tak kena. Tak. Sebab itu sebab dia kata supaya jangan sampai pencenggahan tadi, kita tak boleh laga-lagakan para Nabi. Pasal kita ada pegang Al-Quran, la nufarriqu baina ahadin min rusulih, pegang benda tu. Tak ada siapa. Mana-mana Allah Ta'ala lebihkan sebahagian ke atas sebahagian lain, tapi kelebihan yang Isa buat, Musa tak buat. Musa buat, Ibrahim tak buat. Ibrahim tak buat, Nuh buat. Dia semua sekali ada yang berbeza. Dan kalau kita kira sebenarnya, para nabi yang tunjuk kan, this is my sign, aku utusan Tuhan, yang tunjuk cuma Nabi Saleh, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Muhammad lah. Yang lain contoh macam Ibrahim tak terbakar di api. Lepas kaum dia kufur dah. Dia hujah kaum dia kata-kata. Ketika dibakar dengan api tak makan, lepas tu dia tinggal kaum dia. Tadi mutajuk kat situ tak ada, dah habis settle lah. Tak ada dah dakwah untuk mereka. Jadi dia ketika tunjukkan apa barang, Nabi Saleh cakap, hadhihi naqatullahi lakum ayah, ini unta Allah untuk kalian sebagai bukti. Macam Sulaiman dan Daud, tanpa diorang tunjuk mukjizat pun, memang diorang raja. Diorang raja dah. Bila dah raja tak tunjuk pun tak apa. Kan raja tak special pun tak apa kan. Lahir-lahir macam tu, rupa tak handsome pun dah raja. Macam mana? Kalau umat manusia lah masih biasa. Kalau para nabi tadi Allah Ta'ala muliakan. Tapi diorang ni kan memang raja. Sulaiman raja, Daud raja. Tanpa tunjukkan benda pun, dia tetap dipatuhi. Faham tak? Ada beza sikit. Kalau para nabi yang lain datang macam Musa alaihissalam, kan dia jumpa Firaun, ini tanda Allah Ta'ala, ini tanda, ini bukti aku, kan dia tunjukkan. Isa tunjukkan benda sekian, ini bukti aku. Muhammad tunjukkan ini bukti aku. Kalau kita sebut yang macam tu, ada 4 je. Saleh, Musa, Isa, Muhammad. Yang recorded, yang direkodkan. Yang lain tu ada, wallahu alam, tak tahu rupa macam mana. Cik Ibrahim AS ketika dia kata kaum dia aku utusan Tuhan, apa dia tunjuk? Allah alam. So dia kena bakar tu lepas pecah berhala. Ketika dia tunjuk apa? Apa dia tunjuk? Tak tahu kan? Nuh dia tunjuk apa? Tak, bukan. Bahtera tu lepas kaum dia kufur. Dia bina kapal tu lepas Allah Ta'ala kata, ya Nuh innahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman. Takkan beriman di kaum kau kecuali siapa yang telah beriman saja. Allah Ta'ala bagi arahan macam tu, Allah Ta'ala suruh buat kapal. Lepas tu ketika tu kaum dia tak guna dah. Pasal memang dia buat kapal. Jadi kaum ni pun yang pelik. Dan ketika tu bukan untuk mukjizat dah, untuk penyelamatan keseluruhan siapa yang beriman saja. Dari segi konsep ketika dia cakap aku utusan Tuhan, apa dia tunjuk? Tak ada rekod. Bukan tak ada, kita tak ada rekod. So jangan reka dah pula. Dia buat macam ni. Jangan reka, jangan gatal tau. Jangan gatal. Jadi maksud dia yang datang. So jadi secara asas ni memang para anbiya tadi
datang tunjukkan bukti macam tu, kita kata ada yang dia tunjukkan, tapi kita tak boleh kata macam Isa punya mukjizat kalau Muhammad pakai kan lagi best. Tak payah. Tak pasal dia kena dengan zaman. Macam keluar daripada untuk Soleh alaihissalam daripada daripada batu yang mati, batu yang tak bernyawa, belah keluar unta bunting. Unta yang bernyawa dan bunting. Kahwin bila tak tahu, tapi dia tahu unta tu dah bunting. Kalau dia belah batu tu keluar unta. Dan dia kata pada kaum dia, hadhihi naqatullahi lakum ayah. Kena dengan kaum dia punya kefahaman. So konsep dia sebenarnya setiap mukjizat para rasul, para anbiya tadi kena dengan zaman masing-masing. Macam zaman Nabi Isa alaihissalam, kan penghidupan orang yang telah mati. Kadang-kadang bila sampai banyak sangat benda pelik-pelik, diorang last sekali tak kisah. Kan pasal ketika zaman Musa alaihissalam dulu pun ada yang dah mati hidup balik. Kan mati 70 orang. Kan kita 70 orang mati hidup balik. Kemudian yang orang mati mati yang dia di kes lembu tu. Kan dia idrubuhu ba'diha. Kan yang Allah suruh ambil lembu tadi bahagian lempang dekat banyak tersebut. Ada kata lidah, ada kata ekor, ada kata macam-macam. Wallahu a'lam ada satu. Tapi yang pentingnya ambil awak tak faqul nadribuhu bi ba'diha. Pukullah mayat tadi dengan sebahagian lembu yang kita sembelih tu. Lepas tu hidup balik mayat tu. Dia kata yang bunuh aku adalah sekian. Lepas tu mati balik. Lepas tu dalam kisah Uzair. Kan Uzair kan 100 tahun ni mati, datang balik kampung dia orang kenal. Ini Uzair. Jadi maksud dia kalau kita perhatikan macam tu, mati hidup balik ni dalam kaum mereka macam dah semalam ada. Dia jadi macam tak kisah. Tak heran. So tu sebab kenapa Allah Ta'ala dia maha bijaksana. Pada kaum mana patut ada cerita apa, pada kaum mana patut ada kisah apa ataupun mukjizat apa, kena. Sebab kenapa yang kita kata Musa lagi best, tongkat dia kalaulah kita ada tu, Melayu kita gatal cari. Kononnya kalau dapat tongkat Musa, selesai masalah dunia. Semua Israel pun akan kami tunduk. Dia pelik kan, gatal cari apa tahu. Cari cincin Sulaiman, tongkat Musa, tak dapat tongkat Musa, cari kayu kokak. Salah betul. Bismillah. Jadi memang perlebihan itu ada, tapi pada zaman masing-masing. Zaman masing-masing. Cuma kita dalam bertelagah nak gunakan benda tersebut tak dibenarkan. Okey, keempat. Yang itu janganlah dilebihkan para anbiya tadi dengan semata-mata pendapat dan juga asabiah. Pendapat kita rasa kau rasa ni lagi best. Yang ataupun kerana asabiah, maksud apa? Macam kes dan kisah tadi, sahabat Nabi yang Muslim tadi pun ataupun yang Yahudi tadi, dia sebut perlebihan Musa alaihissalam sebab apa? Sebab dia rasa Musa Nabi dia. Yang seorang tu lempang sebab dia kata Muhammad lah sekian-sekian. Kalau atas Muhammad dia kata. Okay, masalah asabiah je. Tu buat Nabi tak benarkan. Sebab dia bukan masalah, dia memang ikut perlebihan. Betul. Kalau Musa hidup, tak boleh dia kecuali ikut Muhammad SAW. Maksudnya siapa lebih baik? Siapa lebih tinggi kedudukan? Mestilah Muhammad atas arahan Allah Ta'ala tadi. Kata Musa kena ikut Muhammad. Maksudnya di sini Muhammad akan jadi ketua kepada semua para anbiya. Bahkan dilebihkan Nabi SAW ketika solat di Baitul Maqdis. Disolat kata semua para anbiya. Semua para anbiya hadir, baginda menjadi imam. Itu saya kata balik pada ayat Quran tadi. Allah Ta'ala ambil janji semua para nabi. Kerana aku berikan kamu kitab dan hikmah, kemudian datang kepada kamu seorang Rasul yang membenarkan apa dengan kamu, hendaklah kalian semua beriman dengannya dan kalian semua apa? Membantunya. Dan ayat ini juga menjadi asas kepada menolak kata-kata sesiapa yang kata Nabi Khidir ada dekat keliling-keliling kita. So kalau Nabi Khidir ada, dia patut bekerja. Bukan duduk diam bertapa dalam gua kan, ataupun melantik wali-wali. Ada orang kita Khidir, kisah Khidir Musa tu, dia kata Nabi Khidir tu hidup lagi. Duk merayau kan, bersama dengan para wali. Memberikan anugerah pada para wali. Para wali belajar yang Nabi Khidir. Itu gila dia. Dia patut kena buat kerja. Pasal para sahabat Nabi SAW lepas Rasulullah wafat, dia buat kerja apa? Cari Nabi Khidir. Jihad kan, membebaskan umat Islam daripada yang Islam di tempat-tempat yang kena tertindas dan sebagainya, mereka tolong. So bukan datang dengan idea macam tu. Mantap, dia buat kerja. Kena berdakwah. Maksudnya kalau zaman sekarang ni kena berdakwah lah Nabi Khidir tu. Kalau dia ada. Bukan kerja dia duduk diam. Duduk diam dalam gua. Saya tak boleh keluar lagi kan. Mana ada dalam Islam macam tu kan. Ada ilmu dia kena sampaikan. Lepak. Khidir mana tak ada. Tak ada lah tu. Yang tak ada lah. Tak ada. Okay, faham. Kelima. Yang kelima yang masukkan pelebihan melakukan kata Allah Ta'ala angkat darjat sebahagian. Dan bila Nabi darang para sahabat melebihkan para anbiya satu sama lain ataupun melebihkan Nabi Muhammad sendiri ke atas para anbiya yang lain, maksud dia apa? Bukanlah kedudukan perlebihan itu kembali kepada kalian, itu manusia.
Mana orang ramai tak berhak untuk mengatakan kelebihan tersebut. Ia hanyalah kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ke atas kalian kepatuhan dan menyerah kepadanya dan beriman dengannya sahaja. Bila Allah Ta'ala lebihkan sekian, Allah Ta'ala kata sekian, dan kita dengar dan kita terima saja. Tak perlu kita nak mempersoalkan. Pasal perlebihan yang melebihkan Nabi ini ke atas Nabi satu lagi, Allah Ta'ala lebihkan Muhammad ke atas sekian alam. Di mana semua para Nabi kalau datang kena ikut Muhammad SAW. Itu menunjukkan bahawa perlebihan tadi Allah Ta'ala yang letakkan. Bukan Nabi minta, bukan Nabi nak. Tapi Allah Ta'ala menjanjikan perkara tersebut. Bahkan itu sebab kenapa kita kata bila Nabi SAW pernah sekali Umar bin Khattab anhu terima lembaran-lembaran dari kitab-kitab terdahulu. Umar gembira, happy dapat kitab berkenaan, nak baca, nak belajar. Lalu Nabi SAW bila dia jumpa Nabi SAW, dia ceritakan apa dia jumpa, dia dapat. Nabi kata, adakah kamu ragu-ragu terhadap urusan ini, wahai Umar? Sebenarnya aku telah datangkan kamu dengan urusan ini. Siang dia macam malam dia. Malam dia macam siang dia. Lailuha kana hariha. Mana macam Masjid Baydha, macam Bukit Baydha. Dia kat Mekah tu ada satu bukit. Bukit Baydha ni, mana kalau siapa lintas mesti nampak bukit tu. Siang ke malam sama je. Siang ke malam ke bukit tu jadi sign. Siapa nak masuk, itu bukit tu. Nabi kata, aku bawa kamu Islam ni macam Bukit Baydha. Misli Baydha, Nabi kata. Lailuha kana hariha. Malam dia macam siang dia. La yaziu anha illa halik. Takkan terpesong daripada dia kecuali orang yang akan binasa. Kan sesat-sesat sampai tak jumpa jalan langsung. Patut sampai dah Mekah tak sampai. Maksud dia macam tu. Jadi betul Nabi kata, wahai demi Allah, lau kana Musa hayyan, kalau sekiranya Musa hidup, lama wasi'ahu illa ayyattabi'ani. Tak ada hak pada dia, tak ada sebarang peluang untuk dia kecuali dia kena ikut aku. Itu Nabi sebut sendiri. Tapi masalah perlebihan tadi bukan kerana Nabi nak, tapi Allah nak. Kenalah dengan pengertian tersebut. Okey. Dan Allah nyatakan lepas tu, wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat, dan kami datangkan kepada Isa bin Maryam al-bayyinat, bukti-bukti. Dalam Al-Quran Karim sebenarnya perkataan mukjizat tak ada. Perkataan mukjizat kita biasa pakai kan? Mukjizat. Mukjizat yang biasa datang dalam Al-Quran Karim atau hadis Nabi SAW adalah ayat, bayyinat, burhan, sultan. Ayat, bayyinat, burhan dan juga sultan. Sultan. 4 perkataan tersebut digunakan dalam Quran untuk menerangkan berkenaan mukjizat. Yang kita fahamkan mana apa tanda Nabi itu tunjuk, macam Nabi soleh lah. Dia kata, hadihi naqatullahi lakum ayah. Ini unta Allah untuk kalian, ayah. Sebagai apa? Bukti. Tanda. Macam bayinat, keterangan, bukti, tanda. Sultan, authority. Burhan, keterangan atau tanda. Jadi 4 tu digunakan. Pasal Allah Ta'ala sesip bila kata Nabi tadi tunjukkan bukti, tunjukkan tanda, kata pada kaum dia, ini tanda aku. Maksud dia, ini mukjizat aku. Cuma istilah yang biasa kita pakai, mukjizat lah. The word tak ada dalam hadis, tak ada Quran. Cuma untuk penjelasan, para ulama gunakan lafaz mukjizat tu sebab nak memahamkan bahawa perkara yang dibuat oleh para Nabi tadi yang melemahkan atau melemahkan orang ramai untuk melawan, menentang dia dengan dengan mencabar semula bukti tersebut. Contoh bila dia buat macam tu, kalau kamu utusan Tuhan juga, kamu ragu-ragu, inilah bukti aku. Maksudnya dia tunjukkan benda, kaum dia kata, tak boleh buat. Macam bila Quran datang, kan kaum dia kata ini bukan kata-kata manusia. Diorang pun pelik, kan Muhammad bukan seorang yang pandai bersyair, tapi kata-kata baginda sedap didengar, tapi dan bukan sedap dengar. Kandungan ilmu dalam kata-kata baginda tadi, yang Quran dibaca oleh baginda SAW tadi, amat tinggi. Sampai last kali macam kita katakan, kita sebut berkali-kali, Quran itu adalah kayu ukur bagi bahasa Arab. Apa Quran kata ya, itulah dia. Apa kalau Quran kata tidak, tidaklah ia. Bahkan bahasa Arab itu, sebab kalau dengar ada orang kata bahasa Quran ini salah grammar, ketawa kat dia. Kata bodoh engkau kan. Pasal apa? Pasal cerita dia, pasal bahasa Arab punya grammar tadi diwujudkan sebab Quran. Sebab nak menyekat orang salah baca, kan, Muhammadun ke Muhammadan ke Muhammad, ilaha ke ilahu ke ilahi, kan. Maksud dia nak silap baca tadi, pasal dia akan lari makna. So guideline sebenar adalah Al-Quran. Al-Quran telah punca bahasa Arab ni kekal. Tuan-tuan belajar bahasa Arab sekarang, kan,
Kalau jumpa Nabi SAW, you cakap bahasa Arab kan, nak belajar bahasa Arab kan, sembang Rasulullah nanti macam mana kan. Tapi jumpa Rasulullah tu wahum kan, tak ada ayat lain dah. Tak, dengar sini. Hari akhirat nanti anda punya ilmu bukan ilmu sekarang. Kena faham macam tu kan. Bukan rumah kita di syurga lebih kita kenal berbanding rumah kita di dunia. Apa kita nak jawab dalam kubur nanti malaikat tanya soalan kan, tak ada malaikat tanya soalan mar rabbuka kan. Kita datang kan, kita kata Allah, Tuhanku. Malaikat kata, apa aku cakap macam ni? Aku tak faham kau cakap apa. Ini kau cakap Melayu kan. Kena cakap bahasa orang asli. Kau orang asli masuk Islam kan? Mana tahu? Bahasa Cina ke? Ni hauma dengan malaikat. Pasal dia kalau dia cakap, dia bercakap kan. Memang dia apa lepas mati nanti jangan pening kepala. Buat kerja sekarang. Kat sana nanti mahsyar, nanti orang jalan ke sana ke sana. Sana ke sana. Tak ada sesat dia, jalan bangun ni. Kita tak nak bangun, badan kita akan bangun. Kita akan bergerak. Nak ke tak nak, berjalanlah kita menuju. Bahkan macam kita sebutlah, rumah kita di syurga lebih kita kenal daripada rumah kita di dunia. Di syurga ni tak ada, depan pintu syurga ni malaikat pegang buku leja. Pegang itu kan. Syarin Azira. Okey, N19. Ni mana ada? Tahu tak? Tak ada malaikat tunggu depan tu. Masuk syurga semua orang tahu rumah siapa. So itu ilmu sana. So anda jangan bimbang. Belajar bahasa Arab jangan kata kerana bahasa Arab tu bahasa syurga, nanti kalau tak belajar sekarang tak boleh cakap. Adalah pula macam tu. Belajar bahasa Arab untuk faham Quran. Belajar bahasa Arab untuk faham hadis. Supaya kita tahu perintah Tuhan kepada kita apa benda. Ini kita belajar bahasa Arab kan. Macam, I tahu bahasa Arab. Nanti kalau jumpa Nabi, nanti nak sembang macam apa kan. Ni dia perasan tu tak? Dia happy seorang. Pelik betul. Bahasa Arab tu medium untuk anda faham arahan Tuhan. Tu je sebenarnya. Sebab kenapa macam saya tadi, terjaganya bahasa Arab, terpelihara bahasa Arab sebab Quran. Kalau bukan kerana Quran, lama dah jahanam bahasa Arab ni. Macam benda masuk. Tapi sekarang ni bahasa Arab ni bahasa paling fix. Paling tetap. Tak ada tambahan. Mana kita kalau kita belajar bahasa Arab, jumpa Nabi sekarang kita sembang betul. Tapi cuma macam saya patah balik, tajuk dia depan mati ilmu sana berdasar amal. Kalau gagap lah. Gagap dia cakap lah. Di sana ilmu pengetahuan lain. Di sini pengetahuan yang kita kena dapatkan, belajar. Sana pun tak payah belajar. Pasal dia akan datang naturally. Macam anak penyu keluar kan. Keluar di lubang tu dia tahu nak pergi mana. Tak ada macam pergi masuk bawah rumah lah, panas hari ni kan. Nampak banyak lagi tu burung camar, kan kena makan nanti. Mana ada? Dia lari terus jalan ke laut. Baliklah macam mana pun dia akan pergi ke laut. Padahal mak ada dengan nota pun tu. Tak ada macam mentas je. Nota mak kita. Mana ada? Wahai anakku, apabila kau lahir, pergilah ke laut. Engkau adalah penyu, bukan ikan paus. Tahu tak? Tak ada anak penyu tu pesesat pun. Dan jantan betina pun tak ada banyak yang nak ajar. Dia tahu dia jantan betina. Yang manusia tak faham. Bagi tahu jantan, dia nak pakai jadi betina. Tak faham betul. Payah dah ajar dah. Dia kecil kata, kau jantan. Dah keluar dia pakai make up. Saya ada kebebasan. Itu salah betul. Itu nama dia gatal tu tak? Diberikan ni karakteristik. Memang manusia ni hati dia kadang berpenyakit. So kita baiki hati kita dengan paksa. Bukan kita raikan. Raikan jiwa dia ke jiwa wanita. So benarkan dia mengekspresi jiwa wanita dia. Yang jiwa jantan bagi jantan. Ada yang tu. Yang sampai kadang-kadang saya nak marahkan doktor-doktor yang gatal bagi apa? Suntikan hormon. Sepatutnya terbalikkan kalau perempuan tu yang jantan tu macam rupa nak ke perempuan balik. Inject lah estrogen, testosteron. Kan estrogen lah kan. Kan yang perempuan nak pergi jantan. Inject je ni estrogen kan dia akan terbalik lah balik. Hormon dia kurang. Dia mempunyai penyakit. Tapi terbalik, faham tak? Dia tak bagi ubat macam tu. Tapi sebaliknya bila nak gatal tukar jantina, beri doktor bagi. Dia encourage pula. Kerana mengikut psikologi barat bla 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 patut jadi perempuan. Habis. Ini masalah, kena jaga bab ni. Pasal kita kata pasal itulah, di sana nanti tak payah belajar. Tak payah hafal, bawa kamus. Tanam kamus sekali dengan ni, kat nanti nak buka kamus kan. Kamus perjalanan akhirat, nak sembang dengan malaikat je ni. Tak payah. Jenuh pula kan. Buka bangun-bangun. Ini kamus anak aku sediakan itu. Kan, buka. Perbualan pertama, tanya malaikat. Ainal jannah. Malaikat, syurga kat mana? Saya tanya. Kita tahu, badan kita akan bergerak. Yang boleh bergerak di tepian sirat dengan laju, yang bergerak seperti kuda yang sekelip mata, sekilat. Itu bukan badan kita. Itu amal kita. So beramal dari sekarang,
tunggu sana hasil dia je. Siapa tak beramal dari sini, tak usah pening kepala. Kenapa tak boleh? Ikutkan aku dah rasa dah aura, belajar dah aura apa? Aura kan? Aura kan? Dia ingat di sudut aura. Tak ingat kot. Tak ada aura-aura kat sana. Anda semua sekali akan bertanggungjawab atas diri masing-masing. Dan kita kata, yang ni kita kata apa kita kata di sana nanti benda lain. Di sini benda lain. Maka di sana nanti dia kata tak kenal Muhammad mana satu. Tak, kita kenal. Mana Adam, kita kenal. Macam mana tak kenal Adam, kau tak kenal sekarang? Belajar ilmu, kenal Adam. Tak payah. Tahu, kita jawapan di sana nanti akan jumpa. Kau cakap bangun badan kita kan, nak keluar ke mahsyar, ke sana ke sana? Sana ke sana? Nah, buka kamus pula. Ainal mahsyar. Malaikat kata bodoh kau, lempang tu. Kan? Lempang ni malaikat tak apa pasal. Kan? Ikut di badan kita gerak. Pasal di sana nanti ditarik dari kita qadar. Keupayaan kita kan, yang kita panggil zaman kita sekarang ni kan, pilihan kan, pegang, lepas, pegang, ini tak ada lah. Sampai sana berjalan lah. Tu yang jadi orang minum air panas dalam neraka nanti, ikut nak, dia nak tak? Tapi dia akan gogok. Melecur lah ni, dia akan gogok juga. Buah tu, zakum tu, berduri, telan juga. Ikut kepala kita tak nak, tapi ditarik dari kita qadar. Itu sampai sana nanti. Tu sampai pening kepala. Jadi kita kata, patut balik maksud dia, semua para anbiya tadi macam diberikan bukti dan tanda. Dan dalam Quran Karim memang kita sebut perkataan mukjizat tidak ada, tapi dikatakan ayat, bayinat, burhan, sultan. Itu kalimah yang Allah Ta'ala gunakan dalam Quran. Cuma di mana kedudukan dia lain kali lah kita akan bincang. Okey, maksud dia bukti-bukti berkenaan adalah hujah-hujah dan juga bukti-bukti yang pemutus, yang pasti ke atas kesahihan apa yang dibawa oleh baginda kepada Bani Israel. Mana baginda bawa kepada Bani Israel, semua dapat bukti sebenarnya. Bahkan start Isa AS, dia punya bukti tadi start daripada apa? Dia lahir. Dia bercakap daripada dalam buayan lagi. Tapi tak, saya kata pelik sangat pasal Bani Israel ni, kumpulan yang apa, Yahudi ni kumpulan yang tengok magic banyak sangat. Sampai dia orang lupa Isa AS memang utusan Tuhan. Cakap sejak buayan. Sejak buayan, mak dia bawa masuk kampung tu kan, bercakap. Semua orang tahu kisah ni. Tapi bila Isa AS mula ajak mereka kepada agama, diorang pun start cari jalan untuk bunuh Isa AS. Faham tak macam mana? Pasal kes magic banyak sangat. Macam cerita Harry Potter kan, semua dia magic, pandai magic. Dia semua pandai magic. Jadi diorang last sekali diorang tak rasa benda tu satu keajaiban besar. Tu bahaya dia. Sebab kenapa kita sekarang ni, manusia ni kita kata dapat sekali-sekala tu baik. Kalau Allah Ta'ala bagi kita sekala doa-doa jadi. Terasa dah hati. Kalau doa-doa asyik dapat. Macam mana rasa? Doa tak apa kan dia tu. Kalau rasa last minute dia doa. Tak, pasal dia jadi hilang feeling berkenaan benda tu besar. Nampak bila Nabi Isa AS dia berdatangkan bukti tadi sejak dia lahir lagi bercakap. Bahawa dia adalah Abdullah dan juga utusan Allah Ta'ala kepada mereka. Pasal dia kan ketika dalam surah Maryam dia kata qala inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Dia kata aku ni hamba Allah. Kan? Dia berikan aku kitab, dia jadikan aku nabi. Wa ja'alni mubarakan aina ma kuntu. Dan dia jadikan aku diberkati dalam setiap aku berada. Dia panjang, dia bercakap dengan kaum dia. Diorang dengar. Wa ayyadna bi ruhil qudus. Dan kami bantu dia dengan Ruhul Qudus. Ini maksud dia Allah Ta'ala bantu dia dengan Jibril alaihi salam. Dalam dia buat kerja dakwah dia, Jibril alaihi salam datang sokong dia indirectly. Dia beza. Okey, kenapa para anbiya lain tak dibantu ke tak? Para anbiya lain datangkan dengan wahyu. Isa alaihi salam datang. Jibril AS ketika pada mak dia sendiri pun Jibril datang ketika nak sampaikan untuk berkenaan dengan dia akan dilahirkan. Jibril datang bawa berita tersebut, menyerupai manusia, seorang manusia lelaki dan bercakap pada mak dia mana dia akan melahirkan anak. So maksud dia Isa AS dapat dibantu macam tu sekali. Kemudian Allah berfirman walau syaa Allah, dan Rasul tadi dengan keseluruhan kedudukan mereka, dan Allah nyatakan walau syaa Allah, dan jika sekiranya dikehendaki oleh Allah Ta'ala maqtatalal ladzina min ba'dihim, tidak akan berbunuh-bunuhan sesiapa yang datang sesudah datang Nabi-Nabi tadi. Sebab datang Nabi tadi sepatutnya kita dapat jawapan dah kan. You know the truth. Kenapa nak masih lagi bertelingkah, masih lagi tak setuju, masih lagi menolak ajaran Nabi tadi, sedangkan dah tahu Nabi itu datang. Allah Ta'ala kata kalau Allah Ta'ala kehendaki tidak akan berbunuh-bunuhan sesiapa yang datang sudah mereka mim ba'di ma ja'atul bayyinat, sudah mendatang kepada mereka ni apa? Bukti-bukti. Bukti datang dah, takkan mereka bertentangan lagi. Tapi apa? Walakin ikhtalafu, tapi mereka bercanggahan.
Lepas datang bukti tadi, mereka bercanggahan. Faminhum man amana. Adakah mereka ni yang beriman? Faminhum man kafar. Adakah mereka ni yang kufur? Mana jadi kes lepas daripada datang, lepas ada ayat yang lain Allah nyatakan baghyan bainahum, kerana dengki. Sebab kisah macam kisah Isa AS, Musa AS, Nabi Yusuf sendiri ni kisah hidup kan. Semua tadi itu berdasar kepada tajuk masalah kedengkian. Nah, satu, kita adik-beradik, bukannya orang lain, adik-beradik kita sendiri kan dapat kelebihan, timbul masalah cemburu. Kan sampai peringkat di mana mereka buang Isa AS, Nabi Yusuf AS kan, dan Yusuf AS dianggap dia orang keluarga Bani Israel ni kan, anak-anak Yakub anak Yakub ni. Yakub ada 2 isteri kan, isteri pertama 10 orang, isteri kedua 2 orang. So yang dalam konteks tadi diorang ada masalah. Musa AS keluarga pertama. Sebab bila Musa datang kan, diorang tak ada kisah sangat untuk menentang. Tapi kalau dia kata yang lain datang tu adalah yang keluarga lain. Yang mana kalau ada nombor 3 ke 4 ke, diorang tak boleh terima. Pasal birthright diorang pada anak sulung. Tapi bila balik pada masalah Ismail dengan Ishak, dia menangkan Ishak. Sebab dia kata walaupun Ismail lahir dulu, tapi Ismail ni anak hamba. Kami ni hamba anak dia lari sikit. Tapi time keluarga dia orang sendiri, di antara keluarga Bani Israel, anak Yakub tu sendiri, dia orang lebih prefer abang dia yang sulung mendapat kelebihan. Dan siapa keturunan sulung tadi? Walaupun sebenarnya mereka semua anak Nabi yang sama. Mak dia orang satu. Yang kalau 10 orang tu kan. Tapi sikit masalah, dia tak boleh lebih. Kelebihan tadi tak boleh. Nampak yang lebih je masalah. Itu sebab kenapa kita tahu percubaan pembunuhan para Nabi tadi berulang-ulang dalam Bani Israel. Sebab mereka kata, ya ini bukan keluarga pertama. Ini bukan keluarga pertama. Jadi dia start buat konspirasi untuk bunuh. Datang Nabi tadi dengan benda mereka tak suka. Musa AS agak diorang tak ada cuba bunuh sebab apa? Sebab Musa daripada keluarga pertama. Keluarga raja. Dan Daud Sulaiman keluarga raja. So diorang tak ada pertentangan sangat. Tapi ketika yang lain-lain ni kan ada pertentangan sebab apa? Bukan keluarga nombor 1. So diorang ada masalah kat situ. Jadi Allah Ta'ala kata mereka bercanggahan. Ada dengan mereka yang beriman, dan ada mereka dengan yang kufur, tak nak dengar. Walau sya'allahu maqtatalu. Kalau Allah tak kendaki, mereka tak akan berperang pun. Sebenarnya pasal iman ataupun kita panggil hidayah Allah Ta'ala yang berikan. Mana yang bahkan memaksa orang tersebut untuk sedar Allah Ta'ala. Sebab kita doa. Tapi nak buka hati dia ke? Bukan kerja kita. Tapi kerja Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab kenapa dalam Quran Karim Allah Ta'ala nyatakan dan surah Jin. Ayat yang 3 ayat terakhir kot. Yang surah Jin, Allah Ta'ala nyatakan, okey, surah Jin sikit Muzammil. Okey, jangan buka Quran tengok depan. Rajin tau. Rasa taklim ni bagus tau. Dengar aja ustaz sebut surah apa dia semua nak buka Quran. Yang balik rumah tak buka pun. Buka kat sini tempat lain. Nanti kamu rajuk pula. Okey, jap. Okey, Allah Ta'ala nyatakan Qul inni la amliku lakum. Qul inni la amliku lakum. Katakan hai Muhammad, la amliku lakum. Ayat yang ke-30, ayat ke-21. Allah nyatakan qul, katakan Muhammad, la amliku lakum. Aku tak memiliki untuk kalian darran, kemudaratan. Maksud dia kalau kamu langgar aku, tak setuju dengan aku, tergolek ke mana ada. Ikutkan Nabi sendiri minta tak boleh. Kalau patut musnah, orang tu musnah sebab Allah Ta'ala nak. Sebab kita lihat dalam kisah para sahabat kan, ada para sahabat sebelum daripada masuk Islam, dia penentang Rasulullah SAW. Contoh macam Khalid bin Walid, Amr bin As, kan dia lawan kan. Amr bin As sampai dia kata, dia cerita ketika nak mati. Dia kata bila nak mati, dia nak mati, dia menangis sangat. Anak datang, ya wahai bapa, dia kata, wahai abah, dia kata takkanlah Rasul janji kau macam-macam dan sebagainya. Dia kata betul. Dia kata kami dahulu, aku dahulu melalui tiga peringkat. Peringkat pertama dia kata, aku dahulu, dia kata tidak ada manusia paling aku benci berbanding Muhammad, dia kata. Sampai aku sentiasa mengimpikan akulah orang yang bunuh dia. Kalau aku mati ketika itu, pasti aku masuk neraka, dia kata. Lepas tu dia kata Allah tak campakkan hati aku iman. Dia kata kan, masa ketika tu dia ni, dan dia kata tak ada orang lebih aku sayang berbanding Nabi SAW.
Dan sampai dia kata punya agungnya Rasulullah pada di sisi dia, mulia di sisi dia, nak angkat muka mata tenung Rasulullah pun dia tak sanggup. Sampai dia kata, kalau kamu tanya pada aku sekarang macam mana rupa Rasulullah, aku tak nak cerita pada kamu. Macam dia sahabat Rasulullah tapi tak nak cerita apa. Sebab dia punya rasa mulianya Rasulullah di mata dia, sampaikan dia kata tak ada siapa yang boleh cintai berbanding Rasulullah, dia kata. Dan kalau aku mati ketika itu, pasti masuk syurga, dia kata. Pasti masuk syurga. Jadi dia sendiri kan, pasal tajuk ni memang mereka pernah musuhi Rasulullah SAW, tapi Allah Ta'ala masukkan dalam hati mereka ni iman. Allah masukkan. Dan dalam tempoh di mana sebelum Allah Ta'ala masukkan tadi, kadang-kadang macam Khalid bin Walid, berapa ramai para sahabat yang mati kena bunuh dengan sebab apa serangan dia buat. Abu Sufyan, macam mana keadaan dia. So tapi bila Allah Ta'ala berikan hidayah pada mereka, kita tak boleh cakap apa kecuali kebaikan. So Allah Ta'ala telah campak. Dan memang Nabi sendiri pun tak ada hak macam kalau orang tu lawan Nabi, jatuhlah engkau. Kan orang kita kan macam tu. Kan belajar jadi wali-wali kan. Lawan aku. Kan. Kan. Orang tu terus golek. Nabi tak boleh mudaratkan siapa. Wali boleh. Nabi tak boleh. Wali. Faham tak? Faham tak pelik sikit sini? Nabi tak boleh. Pasal Nabi kata, aku tak miliki untuk kamu ni sebarang pemudaratan. Tak boleh macam orang lawan aku, matilah kau, hiduplah kau, terbalik kau. Tak boleh. Aku tak miliki, Nabi kata. Wala rasyada. Tidak juga apa? Petunjuk. Petunjuk aku tak miliki. Tak miliki. Pasal memang kita kata pasal bila apa Allah Ta'ala nyatakan, kalaulah Allah Ta'ala kendaki, tidaklah manusia itu berbunuh-bunuhan. Lepas dapat bukti, takkan mereka berbunuh-bunuhan dah sepatutnya. Tapi lepas dapat bukti, tiba-tiba masih lagi berbunuh-bunuhan. Masih lagi bertolak-menolak. Zaman kita sekarang ni kan, bila tajuk hudud dan sebagainya. Ada pula yang daripada jemaah Islam pun kata kerana maslahah, maqasid, apa benda. Dia cakap bombastik, dia faham ke dia belajar apa? Saya kata macam dia orang ni macam cakap aje. Kerana maqasid syariah. Tahu ke maqasid tu apa? Kan, tahu benda macam cakap je, sesuka hati mulut je. Cili pun tahu kan. Ada keluarga kita cili tau, budak-budak kan mencarutkan cili. Ada ambil cili api tu gonyi-gonyi kat mulut. Kakak-kakak kita orang lah buat macam tu. Dia mencarut tak apa. Adik-adik mencarut tak boleh. Kedua dah lepas stage dah. Budak-budak yang bawah tak boleh. Kan. Even saya ingat dia anak saudara saya. Dia mencarut daripada dia apa tau? Cakap balik bayar. Ba alik bayar, bukan sebut babi. Sebut ba alik bayar. Mak, tadi Alung mencarut. Alung kata apa? Alung kata ba alik bayar. Bukannya Alung tak sebut babi, Alung sebut ba alik bayar. Tak balik bayar tu pun mencarut kan. Ni yang level bawah lah. Mak-mak kata kakak tu ada kesedaran tak buruk tak elok je mencarut kan. Habis itulah. Tapi biasa macam tu lah. Pasal kadang-kadang dah jelas dah. Nyata dah. Kalau tak boleh buat seluruh, buat separuh. Tak boleh buat sikit, tak boleh buat semua, buat sebahagian. Sekurang-kurangnya lepas atas kita tanggungjawab. Pasal bila Nabi kata dalam hadis Nabi kan, Nabi kata man ra'a minkum munkaran, macam boleh lihat kamu ni kemungkaran, fal yughayyiruhu biyadihi, ubahlah dengan tangan dia. Itu kuasa yang kita ada, berkerajaan, ubah. Fa illam yastati', kau tak mampu, fa bilisani, dengan lidah. Ini lidah dia pula datang kata tak patut buat, kurang menjaga maqasid syariah. Masalih umur salah. Saya macam faham ke? Ngaji pun datang usrah dengan ikhwan 3-4 kali je. Usrah ni betul ni sekian. Belajar ke tidak? Belajar bahasa Arab hum tiba-tiba dah terjemahkan Quran. Bagi tu. Kan kadang-kadang diamlah. Kadang kita kata orang nak buat, kita baguslah, galakkanlah. Orang buat benda baik. So kita memang dalam kritikal sekarang ni. Kes zina menyebabkan AIDS merebak dengan besar, dahsyat. Dulu memang pakai jarum. Orang masalah jarum dikatakan jarum telah punca. Sekarang ni orang isap dadah pakai pil tau. So jadi kalau meningkatnya bilangan AIDS itu pasti bukan kerana dadah. Pasti kerana apa? Zina. Takkan nak biarkan macam tu saja. Sebagai sebuah negara kita kata kita kena sekat benda tersebut. Rompak dan sebagainya, tarik kita panggil apa? Red bag dan sebagainya. Kata golek sampai tergolek macam-macam tu kan, kena tarik. Tak, kita yang peliknya pasal masyarakat kumpulan ni, saya kata kesian dengan penjenayah. Kesian penjenayah tu, kalau kena potong tangan, siapa nak bela dia? Habis tu orang yang mati tu siapa nak bela? Awak bayar duit. Kalau peguam-peguam ni, majlis peguam negara bayar untuk orang yang mati kerana ragut dan sebagainya, saya diam. Kita diam, kita apa? Pampasan, kami keluarkan pampasan. Bayar. Ini tak ada diamnya. Orang tu mati dia, kan? Sekarang ni hukuman kata orang yang membuatkan orang tu mati. Oh jangan. Kesian, nanti siapa nak jaga dia? Yang keluarga mati tu macam mana? Tak ada masalah.
Itu nasib dia lah. Yang ini kita kena jaga hak penjenayah. Punya belajar kat mana tak tahu. Kan macam tu, ini orang ni dadah jangan bunuh. Sebab apa? Nanti keluarga dia siapa jaga? Betul? Jadi bapak tua, mak tua, kan biasa dia tanggung duit kan pakai duit dadah. Jadi kalau dia mati ni siapa dia nak makan, siapa jaga? Macam tu. Apa benda lah masyarakat pelik. Kan punyalah jahil sampai peringkat dah pandai gila. Pandai tu hilang 3 gila je. Tak faham betul. Kan? Tu sebab kenapa? Pasal kedengkian tau. Dengki, hasad dan sebagainya. Nakkan kita berkuasa, nakkan sekian. Tak payah menang pun tak apa. Tajuk pertama kena ingat, dari Islam ni kita kata bukan kita merintah pun tak apa. Asal pemerintah kita ikut perintah Islam. Dah. Kalau ikut perintah Allah Ta'ala, kita angkat tangan, tak payah buat. Maka saya ingat lupa contoh hari ni Aziz Nikmat, dia kata apa? Kalau sekiranya kan kerajaan laksanakan hukum Islam, bubar PAS. Haram lawan kerajaan, dia kata. Saya ni kita tu bubar, PAS kena dibubarkan. Laksana hukum Islam kita bubarkan. Pasal benda ni bukan masalah kita nak berkuasa. Ini pasal amar nahi munkar saja. Faham tak? Tu konsep dia. Bila ada orang nak buat, sokonglah. Datang gitu macam, masalihul mursalah, maqasid kan. Ngarut betul lah, syarikat lah. Okey. Bahkan kumpulan tadi manusia tadi tak dapat hidayah sebab apa? Bahkan semua itu daripada qada Allah Ta'ala dan qadar. Bahkan dari kencang lah kita nampak siapa yang mukmin, siapa yang munafik, siapa yang goyang-goyang kan, si goyang-goyang, tak tahu munafik ke iman, tak tahu ke mana. Walakin walihada, kerana Allah Ta'ala kata walakin Allah yaf'alu ma yurid, Allah Ta'ala buat apa dia nak, menjadikan manusia tercabar dengan apa keadaan-keadaan yang berlaku depan mata mereka. Sampaikan apa? Petunjuk para nabi dah jelas dan nyata, tapi ada juga orang goyang kat situ. Kata Allah Ta'ala Tuhan, tapi itu masalah dia. Jelas? Baik, berhenti sini. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi, anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.